Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari. Sekali lagi kita bertemu di dalam program RLR TNI Malaysia. Tajuk yang akan dibawakan pada hari ini yang disampaikan oleh Pastor Chris Oyakilome adalah kebal terhadap penyakit. Ayat pembukaan kita diambil dalam Roma 8 ayat 11 dan berkata, namun jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian di dalam kamu, maka Dialah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana dengan rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudari, apabila kita mengatakan bahawa kita adalah orang Kristian, kita tidak hanya mengatakan bahawa kita menyembah Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Tempat tinggalmu adalah sama dengan Dia. Perkara ini adalah nyata bagi Tuhan dan perkara ini patut menjadi nyata bagi kamu. Kamu bukanlah orang biasa. Kehidupan yang kamu telah terima dalam Kristus tidak boleh dimusnahkan oleh kesakitan, penyakit dan kelemahan. Beberapa tahun yang lepas, saya berkongsikan satu topik yang sangat penting mengenai kesan Roh Kudus pada tubuh manusia. Tubuh manusia dipengaruhi oleh kehadiran Roh Kudus. Apabila kamu mempunyai Roh Kudus di dalam dirimu, tubuhmu akan menerima kesan. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemudian Roma 8 ayat 10 menunjukkan kepada kita implikasi yang akan terjadi apabila Kristus berada di dalam kamu. Ia mengatakan, dan jika Kristus ada di dalam kamu, walaupun tubuhmu mati kerana dosa, Roh memberikannya hidup kerana kebenaran. Saudara-saudari, Dia mahu kamu memahami bahawa Kristus yang ada di dalam dirimu bukanlah satu kenyataan agama. Ia bukanlah suatu kenyataan yang tidak bermakna. Sekarang, sebab Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak dihidupkan oleh darah. Sebaliknya, tubuhmu dihidupkan oleh Roh. Kamu kebal terhadap pensakitan, penyakit dan kelemahan. Saudara-saudari, seringkali banyak jangkitan yang dihadapi oleh orang ramai adalah melalui darah. Ia disebabkan oleh darah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Tetapi setelah kamu dilahirkan semula, tubuhmu tidak lagi bergantung pada darah untuk hidup. Tubuhmu hidup oleh Roh. Baca semula ayat Injil pembukaan kami dan ketahuilah siapa dirimu dan apa yang kamu miliki di dalam Kristus. Sebab kamu telah dilahirkan semula dan sudah menerima Roh Kudus, maka kamu tidak patut jatuh sakit lagi dalam hidupmu. Jangan menyerah tubuhmu pada penyakit. Perintah dan kuasailah tubuhmu dengan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudari, bersama saya membuat pengakuan, Yesus telah menyembuhkan segala bentuk kesakitan yang pernah aku alami. Oleh itu, dengan firman Tuhan di bibirku, aku membangunkan kemenangan itu dalam kehidupanku. Aku kebal terhadap kesakitan, penyakit dan kelemahan, kerana aku mempunyai kehidupan dan sifat Tuhan dalam diriku. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita sendiri. Yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat yang kedua, Yesaya 33 ayat 24. Dan yang terakhir, Amsal 4 ayat 20 hingga 22. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua
telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.